menteri, jangan tunjuk sangat pergi cuti dengan keluarga, naik kapal ke naik benda, walaupun mampu dia nedahkan dirinya kepada fitnah. Orang politik dia tak boleh nampak sangat makan di restoran mewah, nunjuk korang makan daging harga 10,000, dia tak boleh tunjuk walaupun dia mampu. Sebab kalau dia tunjuk, dia dedahkan diri dia kepada fitnah. Orang kerja-kerjaan, pegawai daerah misalnya, yang ketua majlis bandaraya, majlis perbandaran, jangan tunjuk sangat keluar minum dengan kontraktor. Walaupun kontraktor tu dia tak belanja pun kita, memang kita sekampung minum air, dah perbuatan itu mengundang fitnah. Ustaz, janganlah layan peminat perempuan yang tergila-gila nak berjumpa sampai minta nombor telefon, walaupun perempuan itu niatnya nak tanya soalan agama. Kalau dilayan, wah, fitnah. Tok Imam, jangan masuk pertandingan karaoke walaupun suara sedap, kerana fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa martatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala balaika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan membincangkan satu riwayat berkenaan tentang ada 3 perkara yang perlu dijauhi oleh setiap manusia, kerana inilah 3 perkara yang boleh merosakkan kita. Hadirin hadirat sekalian, ada satu riwayat di dalam Al-Quran tentang bagaimana di akhirat nanti manusia akan berada dalam kegelapan. Namun bagi orang beriman, Allah Ta'ala sediakan kepada mereka cahaya. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari itu engkau akan melihat orang laki-laki yang beriman dan kaum perempuan yang beriman, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di sebelah kanan mereka. Surah Al-Hadid ayat 12. Cahaya ini, kata ulama tafsir, dia tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain. Ada orang cahaya yang dia bawa itu hanyalah sebesar ibu jari saja cahaya dia. Sesekali menyala, sesekali terpadam. Ada orang yang diberi cahaya setinggi manusia berdiri. Ada orang diberi cahaya setinggi pokok kurma. Ada orang diberi cahaya sebesar gunung. Dan bahkan ada orang yang diberikan cahaya sebesar wilayah antara Madinah dengan Sana'a, maknanya seluas semenanjung Malaysia ini.
Besar kecil cahaya inilah yang akan menentukan secepat apa kita akan meniti titian sirat nanti. Namun begitu, tatkala Allah Ta'ala menggambarkan orang-orang beriman ini, cahaya mereka di depan dan di kanan mereka, ada pula Allah gambarkan setengah manusia yang tidak diberi cahaya kepada mereka. Siapakah mereka? Bukan orang kafir. Habis itu siapa? Orang munafik. Orang munafik tak ada cahaya pada hari kiamat. Orang munafik ni tuan-tuan, dia Islam super kita, tapi pura-pura rupanya atas dunia ni, pura-pura saja. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Pada hari itu orang munafik terdiri daripada lelaki dan perempuan, mereka merayu kepada orang-orang beriman, tunggulah kami, naqtabis min nurikum, kami nak pinjam cahaya kamu. Orang munafik bila dia tengok kita nanti jalan bawa cahaya, dia pula suruh kita tunggu dia kerana nak pinjam cahaya kita. Maka apakah reaksi orang-orang beriman? Qila rji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiru min qibalihi al-'adab. Maka orang beriman pun menjawab, baliklah kamu ke belakang, carilah cahayamu sendiri. Tiba-tiba dipasang antara orang beriman dengan orang munafik dinding besar yang memisahkan mereka. Dinding itu lahu bab, kata Allah, ada pintu. Di sebelahnya ada rahmat, di luarnya ada azab. Ini dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-13. Maka ayat ini Allah Ta'ala nak beri gambaran pada kita, hari kiamat nanti akan ada orang yang dibangkitkan tanpa cahaya, gelap gelita. Dia nak berjalan tak boleh. Maka bila dia tengok kita nanti orang beriman bawa cahaya, mereka akan ikut kita. Unzuruna naqtabis min nurikum, bantulah sekejap, kami nak pinjam cahaya bang ni punya cahaya, bagilah, tunggu sekejap. Tiba-tiba Allah Ta'ala sebut faduriba bainahum bisurin lahu bab, didirikan satu dinding tembok yang begitu besar sekali. Dalam kegelapan dan rasa putus asa itu, orang-orang munafik pun berteriaklah dari balik dinding kepada kita orang beriman. Alam nakum ma'akum, bukankah dulu kita berodong, kita kawan-kawan, bukankah kita dulu bersama di dunia, kita semayang di masjid bersama, kita pergi haji bersama, kita mengaji Quran bersama, kita dengar ceramah bersama, kita melakukan sedekah bersama, kita buat amal kebaikan bersama-sama. Alam nakum ma'akum, dulu kan kita sama-sama, takkan tak boleh tolong. Maka orang-orang beriman yang di sebalik dinding sebelah sini menjawab, benar, kita dulu berkawan, pergi masjid sekali, pergi makan sekali, macam-macam benda kita banyak lakukan beramai-ramai. Tetapi kamu telah melakukan 3 perkara yang telah mencelakakan dirimu sendiri. Apakah dia? Fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani. Inilah 3 perkara yang saya nak ulatkan. Ini petikan dari surah Al-Hadid ayat yang ke-14. Apakah 3 perkara itu yang menyebabkan kita nanti hilang cahaya di hari kiamat? Walaupun di dunia ini kita orang baik, baik dari segi datang masjid, dengar ceramah,
benda molek, atau masa di dunia dia orang baik, dia berceramah, dia mengajar kitab, dia orang baik, tolong orang, sedekah dan macam-macam. Tapi tiba-tiba di hari kiamat dia tak ada cahaya. Dia pun heran kenapa dia tak layak dapat cahaya. Rupanya orang begini di dunia dia telah tersilap melakukan 3 perkara yang Allah sebut dalam surah Al-Hadid ayat 14. Pertama, fatantum anfusakum. Mu ni masa di dunia selalu meletakkan diri dalam situasi orang mudah fitnah. Kamu meletakkan diri kamu menjadi target untuk orang sentiasa nak berprasangka buruk pada kamu. Rupanya salah. Kita buat pekerjaan yang boleh menyebabkan orang fitnah kita. Fitnah satu kesalahan, tapi buat perangai yang boleh membangkitkan fitnah itu juga kesalahan. Sebab itu seorang mukmin hendaklah sentiasa menjaga iffah. Apa makna iffah? Maruah diri dia. Dia mesti jauhkan diri daripada perkara yang boleh timbul fitnah kalau orang tahu. Terutamanya ketika dia bermuamalah dengan 3 perkara: harta, tahta, wanita. 3 perkara ini kalau salah bawa, orang akan fitnah. Ada satu riwayat daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nabi pernah sebut, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal itu jelas, kata Nabi, yang haram itu pun jelas, tetapi antara 2 perkara itu ada grey spot, ada satu ruang yang dipanggil syubhat. Tapi ramai orang, katsirun minan nas la ya'lamuhun, ramai orang dia terlepas pandang. Faman ittaqa syubhati faqad istabra li dini wa 'irdi. Siapa yang boleh jauhkan diri dia daripada syubhat, maka dia telah berjaya jaga agama dan maruah dia. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh pada perbuatan syubhat, maka jatuhlah dia pada benda yang haram. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka hadirin hadirat sekalian, mari kita sifat orang beriman ittaqus syubhat, kena hindarkan diri daripada syubhat, benda-benda yang boleh menyebabkan orang jadi sangka buruk ke kita. Ada dalam kitab Talbisul Iblis karya Ibn Jauzi, ada satu riwayat kena dengan Nabi SAW. Kana Nabi SAW mu'takifan fa'ataituhu azuruhu laylan fahadathathu thumma qumtu li'anqalib qama ma'i la yaqlibani. Satu ketika tu Nabi tengah iktikaf di masjid. Nabi tidur di masjid. Pada waktu malam, tiba-tiba isteri Nabi datang ziarah. Nabi pun layan, borok dekat tepi masjid, borok dengan isteri. Kemudian isteri Nabi pun nak balik. Bila dia nak balik, Nabi pun bangun, hantar jugalah isteri dia balik. Masa tu dah tengah malam. Wa kana maskanuha fi dari Usamah bin Zaid. Famarru rajulani minal ansar falamma ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam asra'a. Ketika Nabi nak mengantar isterinya ni, iaitu isterinya diriwayatkan namanya Safiyah. Ketika Nabi nak mengantar Safiyah, Safiyah ni rumah dia duduk di kawasan kejiranan Usamah bin Zaid. Tengah malam, isteri dia pakai tutup. Ketika Nabi berjalan dengan isteri dia, tiba-tiba ada 2 laki-laki orang Ansar. Mereka nampak Nabi berjalan dengan orang perempuan. Mereka rasa takutkan Nabi malu.
Jadi mereka pun berjalanlah cepat-cepat supaya konon-kononnya mereka tak perasan Nabi jalan dengan orang perempuan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba Nabi panggil dia, rislikuma, jalan pelan-pelan, jangan lari, kawan nampak awak, kata Nabi. Sahabat kata, minta maaf ya Rasul, takut kamu busy body. Tak, kata Nabi, innaha Safiyatu binti Huyai, ini isteri saya. Awak jangan sangka bukan-bukan, ni isteri saya. Kau kabur gepren lah, itulah inilah. Nabi clearkan, ni isteri saya. Pandang elok-elok, jangan buat mulut, ni isteri saya ni. Maka dua sahabat ni mengatakan, faqala subhanallah ya Rasulullah, subhanallah, tak tergamak kami, tak terfikir pun tuan buat benda tak senonoh ya Rasulullah. Kata Nabi, jangan main. Inna syaitana yajri minal insani majrad damni. Syaitan ni, dia duduk dalam badan kita, mengalir pada diri kita ni seperti mengalirnya darah, kata Nabi. Wa inni khasyitu an yakzifa fi qulubikuma syarran, dan saya kena khawatir bahawa syaitan nanti akan menyusupkan prasangka buruk ke dalam hati awak berdua. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa pelajaran riwayat ini? Nabi dia tak suka orang sangka buruk. Takkan ada orang sangka buruk dengan Nabi, tapi itulah Nabi, dia cukup menjaga, mengelakkan diri daripada dia difitnah. Sekarang ni kalau tuan-tuan tengok, ramai orang yang kena pertuduhan macam-macam di mahkamah ke kerana salah laku seksual ke apa saja. Bila timbul aduan daripada mangsa, orang buat report dan bagai-bagai, lalu mereka pun kita panggil play victim. Play victim ini mendakwa diri menjadi korban ataupun mangsa difitnah. Oh, ni semua orang nak menjatuhkan nama baik saya, ini semua orang nak memburukkan saya. Tuan-tuan, orang tua-tua dulu pesan, jika tidak kerana angin, masakan pokok bergoyang. Kalau tiada api, masakan ada asap. Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, orang tak kata. Hujan berpohon, panas pun berasa. Kata orang putih, there's no smoke without fire. Orang takkan timbul cerita kalau benda itu tidak wujud. Fitnah ada, mungkin diperbesarkan, tetapi kalau tak ada angin, pokok payah nak bergoyang, kecuali digoyang oleh beruk di atas pokok itu. Memang kerja beruk tu gegar ke pokok, itu lain. Sebab itu kalau kita tengok kebanyakan orang hari ini, dia difitnah dan sebagainya kerana dia sendiri yang tidak menjaga nama baik dia, tidak kawal diri dia dari sudut hubungannya dalam soal harta, tahta dan wanita. Sebab itu kita nasihatkan individu berpengaruh, individu yang sering jadi tumpuan awam, kena elak daripada benda yang boleh jebak orang fitnah. Contoh, menteri, jangan tunjuk sangat pergi cuti dengan keluarga, naik kapal ke naik benda, walaupun mampu, dia nedahkan dirinya kepada fitnah. Orang politik, dia tak boleh nampak sangat makan di restoran mewah, nunjuk orang makan daging harga 10,000, dia tak boleh tunjuk walaupun dia mampu. Sebab kalau dia tunjuk, dia dedahkan diri dia kepada fitnah. Orang kerja-kerjaan, pegawai daerah misalnya, yang ketua majlis bandaraya, majlis perbandaran, jangan tunjuk sangat keluar minum dengan kontraktor. Walaupun kontraktor tu dia tak belanja pun kita, memang kita sekampung minum air, dah. Perbuatan itu mengundang fitnah.
Ustaz, janganlah layan peminat perempuan yang tergila-gila nak berjumpa sampai minta nombor telefon. Walaupun perempuan itu niatnya nak tanya soalan agama, kalau dilayan, fitnah. Tok Imam, jangan masuk pertandingan karaoke walaupun suara sedap, kerana fitnah. Bila masjid, jangan masuk pertandingan snooker walaupun terror main snooker, kerana fitnah. Sebab itu agama ni dia nak kawal. Awak jangan buat satu pekerjaan yang orang akhirnya fitnah awak, lalu awak pun kata, oh inilah saya jadi mangsa. Awak membuka diri kepada fatantum anfusakum, itu ayat pada mahsyar nanti. Mu dedahkan dirimu dengan fitnah. Sebab itu Nabi bila berjalan dengan Sofia tengah malam, orang nampak dia panggil, oi isteri aku ni, ingat isteri aku ni, dia clear cut. Dia tak nak hari siang esok orang borok. Malam tadi pukul 2 kau nampak Nabi orang perempuan dengan siapa? Tak tahulah, siang tak cerita korang, malam lain. Dia tak nak orang cerita, dia clear cut. Sebab itulah fatantum anfusakum, mu jangan dedahkan diri sampai orang boleh fitnah. Dan fitnah paling bahaya lah kalau tanya kepada saya dalam konteks orang selebriti ke ustaz popular ke menteri ke apa saja. Fitnah paling bahaya perempuan. Wanita adalah fitnah paling besar sekali. Ini bukan kita cakap. Siapa cakap? Ma taraktu ba'di fitnata adarra 'ala ar-rijal min an-nisa. Kata Nabi, aku tidak tinggalkan pada kamu cubaan yang paling membahaya berbanding dengan godaan seorang wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab itu Nabi SAW, tahu Nabi sendiri mengakui penangan godaan wanita. Nabi mengaku. Nabi ni bapak segala lebay dah, tapi dia mengaku jangan tepi main dengan godaan wanita. Sehingga kan pernah Nabi membenarkan seorang lelaki tak pergi perang kerana dia bagi alasan dia takut tergoda dengan wanita. Pernah Nabi lulu permohonan dia. Ada satu ayat dalam Quran, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Taubah ayat 49, wa minhum may yaqulu dhalli wa la taftinni. Dan di antara mereka berjumpa dengan Nabi berkata, ya Rasul, izinkanlah saya tidak pergi berperang dan janganlah Tuhan menjadikan saya ini dipengaruhi oleh fitnah. Surah Taubah ayat 49. Apa sebab nuzul ayat ini? Ayat ini ditujukan kepada seorang namanya Jad bin Qais. Jad bin Qais ni dah umur 60-an, warga Mat. Dia tak nak pergi perang Tabuk. Nabi isytihar perang Tabuk, dia tak nak pergi. Semua orang dah daftar, dia tak daftar. Akhirnya bila nama dia tak ada, Nabi panggil, kenapa kamu tak pergi perang Tabuk ni? Lawan orang Rom. Orang Rom ni Mak Saleh, orang putih. Jadi Jad bin Qais mengatakan, ya Rasul, saya ni mudah jatuh cinta ya Rasulullah. Saya bimbang berlawan dengan puak-puak Rom, mesti dia bawa perempuan jadi misi, jadi doktor. Saya mudah jatuh cinta ya Rasulullah. Saya takut saya tergoda, sibuk nak menikah pula dengan puak-puak tu nanti. Saya ingat saya tak boleh pergi lah ya Rasul. Apa reaksi Nabi? Nabi diam. Nabi tak adalah kata, tak ada tu goda-goda lah kata. Nabi diam. Setelah dia menerima jawapan daripada Jad bin Qais dan dia serahkan urusan itu kepada Allah, akhirnya alasan daripada Jad bin Qais itu disanggah oleh Allah menerusi sepotong ayat yang menempelak. Sebenarnya itu sikap dusta saja yang dia ciptakan. Dia sebenarnya dia tak nak pergi itu sebab kebun dia buah tengah masak,
tengah nak mengambil hasil, mana lori dah datang nak ambil buah, dia sudahlah aku masa ni nak perang pula. Jadi dia cipta alasan takut tergoda. Tapi peringkat awal, yes, Nabi setuju bahawa godaan perempuan itu bukan benda kecil. Don't play. Baik itu saya selalu pesan kepada asatizah, ustaz-ustaz, awak dengan orang perempuan jangan lebih sangat. Walaupun makcik sekalipun, dia tetap orang perempuan. Betul lagi budak-budak minta nombor dan bagai-bagai lagi. Dalam Quran, Allah Ta'ala ketika menyebut benda-benda yang manusia suka, nombor 1 Allah Ta'ala sebut perempuan. Surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada manusia ini pada matanya, suka kepada 5 perkara. Pertama, Tuhan sebut perempuan, wanita. Yang kedua, anak-anak. Yang ketiga, harta emas perak. Kemudian haiwan-haiwan atau kenderaan yang berhias. Kemudian binatang-binatang ternak. Dan kemudian tumbuh-tumbuhan. Di surah Ali Imran ayat yang ke-14. Nabi pernah dalam satu hadis, dia pesan pada kita, inna dunya hulwatun khadiratun. Dunia ni, kata Nabi, manis, sedap dunia ni, kata Nabi. Wa inna allaha mustahlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Dan Allah Ta'ala telah memberikan kepada kamu kekuasaan di dunia ini, dan Allah akan perhatikan apa yang kamu lakukan. Kemudian Nabi pesan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kamu kepada dunia dan takutlah kamu kepada godaan seorang perempuan. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Kerana sumber bencana Bani Israel yang pertama adalah disebabkan oleh wanita. Hadis riwayat Muslim. Ulama bincang, apa Nabi kenakan dengan Bani Israel, apa kena-mengena? Tuan-tuan, Bani Israel ni orang Yahudi lah sekarang. Sekarang ni kita kenal orang Yahudi, Israel. Israel ni bangsa cerdik. Dalam dunia Yahudi cerdik. Dalam dunia ni orang Yahudi sejak 105 tahun 174 orang Yahudi menang 15 dozen hadiah Nobel. Mereka menang 13 anugerah bidang literature, 32 bidang chemistry, 27 bidang ekonomi, 53 bidang fisiologi dan perubatan, dan 49 anugerah dalam bidang fizik. Orang Yahudi cerdik. Traffic light Yahudi buat. Traffic light. Mikrofon yang dibuat. Alhamdulillah. Mesin dialysis, cuci buah pinggang yang dibuat. Kebanyakan vaksin yang dibuat. Bius yang dibuat. Stainless steel orang Yahudi cipta. Bangsa Yahudi paling cerdik sekarang ini. Tetapi kata Nabi, tara-tara cerdik orang Yahudi pun kalah dengan perempuan. Maka kalau orang paling cerdik pun kalah dengan perempuan, bandingan kita hak tak berapa cerdik ni lagi teruk kalah. Bangkali Yahudi tu kalah 1-0 je, kita kalah 18-0. Sebab itu kalau kita merujuk dalam sejarah, para ulama salafus salih yang kuat beramal, kuat berzikir, kuat semayang malam pun takut dengan godaan perempuan. Sebagai contoh, Sa'id bin Musayyib rahimahullah, ni pakar fiqh nombor 1 dalam kalangan tabi'in. Dia pernah mengungkapkan satu kata-kata, ma syai'un akhwafu alayya minan nisa. Aku hidup ni tak takut apa-apa kecuali Tuan takut apa? Takut dengan godaan perempuan.
hantu tak takut, jin tak takut, tapi kalau godaan perempuan aku takut, kata dia. Begitu juga Atha bin Abi Rabah rahimahullah, ni mufti di Mekah. Kata dia, aku kalau disuruh jaga harta Baitul Mal, insya-Allah aku amanah. Tapi kalau aku tinggal berdua je dengan perempuan dalam sebuah bilik, aku tak tahu jadi apa. Ini mufti ni, mufti Mekah. Jujur dia kata, suruh jaga majlis agama, aku tak ada hal. Tapi duduk berdua dengan orang perempuan dalam bilik, aku tak tahu jadi apa. Dia tidak kata dia nak buat jahat, tapi dia pun tak tahu apa akan berlaku. Kena orang puan tu kan be sudah nyempe ke kita, be sungguh kita. Abu Nu'aim rahimahullah, dia membawakan penjelasan ulama dalam kitab Hilyatul Awliya. Dia mengatakan, jangan kamu duduk berdua-duaan dengan wanita walaupun niat kamu nak mengajar Quran. Jangan lu bilik lu mengajar Quran. Baik itu yang berlaku kes-kes ustaz-ustaz hak ke dalam kena tangkap apa semua tu, asalnya mengajar Quran. Ada satu kes tu, dia check in di hotel sebab nak ajar Iqra 4. Dah yang kaki ajar di hotel tu buat apa? Datang masjid seluas-luas, duduklah dekat ruang Ahmadi belakang tu. CCTV ada, fitnah pun dia duduk di hotel. Walaupun niat dia nak mengajar Quran, ulama tak benarkan sebab fitnah. Baik itu kita kalau kaunseling sekalipun, runding cara di pejabat agama, tidak duduk dalam bilik bertutup, cermin, supaya orang lalu nampak apa yang berlaku. Lepas itu dalam mazhab Syafi'i, tak boleh berjemaah berdua saja dengan wanita yang tak ada hubungan dengan kita. Tak boleh. Katalah tuan-tuan Cengoh Petronas nak semayang, dah biasa semayang berjemaah, akhirnya nampak ada budak perempuan lalu, adik nak semayang juga ke? Meh biar pakcik jadi imam. Tak boleh. Tak boleh. Takut tak jadi imam kan? Itu tara jadi imam dengan makmum. Imam pandang depan, bukan pandang makmum. Tara duduk belakang itu pun kita tak ada benarkan, sebab takut banyak orang berfikir. Dengan isteri, anak, mak itu cerita lain. Samalah juga setengah universiti, budak-budak kolej ni dia buat qiyamul-lail. Buat iklan qiyamul-lail tu lama dah, buat seminggu lebih. Time program 3 orang je datang, 2 makmum, seorang imam. Imam laki-laki, makmum perempuan. Dia pun semayang lah bertiga. Tak boleh. Awak kena gerak ramai-ramai lagi datang. Kalau tidak, ini bukan cerita sah tak sah semayang. Tunggu hari esok orang punya mulut macam-macam cerita. Sebab itu fatantum ampusakum, mu jangan dedahkan diri kepada fitnah. Macam kita lah orang masjid surau, saja nak buat kelakar, pegang botol arak, ambil gambar saja buat kelakar tapi apa orang akan expectation orang, tengok lah ni di masjid pun tak isah-isah lagi, minum lagi arak pada gambar. Orang tak peduli niat, orang akan fitnah kita. Maka dalam soal menghadapi ujian godaan wanita ini, apa agama kita ajar? Agama kita ajar nombor 1, jagalah pandangan mata. Sebab manusia ni, terutama orang laki-laki, dia melihat seorang perempuan bukan dengan mata, tetapi dengan otak. Otaknya akan banyak berfikir. Mata kita ni berfungsi seperti kamera, dia menangkap cahaya dan dihantar data ke otak. Otak dia akan proses objek yang kita lihat.
Sebab itu punca zina adalah kerana pandangan mata. Maka oleh sebab itulah Allah dulukan perintah memalingkan mata sebelum menjaga kemaluan. Mata dulu baru jaga kemaluan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Wahai Muhammad, beritahulah kepada orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan mata mereka. Mata dulu, kedua barulah wayahfadhu furujahum, dan jaga kemaluan dia. Allah susun mata dulu baru kemaluan. Yang demikian itu lebih suci untuk mereka kerana innallaha khabirum bima yasnaun. Aku tahu apa akan berlaku. Kalau mu tak ikut yang aku pesan ini, mu tunggu. Ini surah An-Nur ayat 30. Barangkali mula-mula hanyalah pandangan, kemudian datanglah khayalan, kemudian kita pun memulakan langkah, kemudian berlakulah tindakan kejahatan yang besar, iaitu zina. Sebab itulah ada yang mengatakan bahawa siapa yang boleh jaga 4 perkara, maka bererti dia telah menyelamatkan dirinya dan agamanya. 4 perkara ni: al-lahazat, al-khatarat, al-lafazat, al-khutuwat. Nombor 1 lahazat, mata dulu, jaga mata. Yang kedua khatarat, pemikiran yang kotor-kotor, jaga. Yang ketiga lafazat, ucapan-ucapan kita. Dan yang keempat khutuwat, nak mengatur langkah. Pernah Nabi SAW dia berpesan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, la tutbi' nazrata an-nazrata. Wahai Ali, mu jangan ikuti pandangan kepada pandangan. Fa innama lakal ula wa laysat lakal akhirah. Sesungguhnya bagi engkau yang pertama dan bukan bagimu yang selain itu. Maknanya pandangan kedua itu adalah dosa dan dia adalah daripada syaitan. Ayolah hadirin hadirat, terutamanya kita orang lelaki-lelaki, mari kita jaga diri. Dengan orang perempuan jaga jarak, kecuali dengan isteri, anak-anak, mak saudara, itu cerita lain. Dengan orang perempuan yang tak ada hubungan, janganlah bertepuk bertampau. Sementara lagi kalau kita orang dikenali, ustaz, orang politik, orang meniaga, orang kenal. Kalau dengan orang perempuan kita tak kawan, orang akan fitnah kita. Ayo jaga diri supaya akhirat mendapat berkah. Banyakkan takwa kepada Allah, jauhkan hawa nafsu serakah, jauhkan sifat bermewah-mewah, supaya akhirat tidak dipanggang, di tali Allah tempat berpegang. Petua diingat, amanah dikenang, banyakkan amal pagi dan petang, supaya akhirat tidak diseksa. Hidup jangan membuang masa, buat kebajikan di mana saja, beramal jangan menunggu senja, supaya selamat dari kemudian. Duduk berakal, tegak beriman. Duduk bersaudara, tegak berkawan. Duduk beraja, tegak bertuan. Godaan banyak, jangan kita cari penyakit dengan menghulurkan leher kita. Jauhlah daripada benda-benda yang boleh difitnah. Ni saya ringkas-ringkaskan sajalah ya. Yang pertama sekali disebutkan oleh orang beriman di padang mahsyar nanti, bila orang datang, orang munafik minta cahaya, kita kata, minta maaf, awak di dunia tak jaga diri, awak kopiah atas kepala, tapi orang perempuan layan sangat, macam mana kau nak tolong? Awak kopiah atas kepala, tapi orang perempuan bertepuk tampar, awak dedahkan diri awak dengan fitnah. Fatantum anfusakum. Yang kedua, kami tak boleh tolong kamu. Wa tarabbastum wa antabtum. Sebab kamu dulu di dunia kerap sangat menunda-nunda. Mentarabbus ni maknanya menunda-nunda, wait and see.
menunda-nunda, nak buat baik tunda, nak masuk Islam tunda, nak bayar zakat tunda, nak pergi ke Mekah tunda, nak menuntut ilmu tunda, nak jaga mak sakit tunda, akhirnya mati tak ada buat apa-apa langsung. Jadi kami tidak boleh nak bantu kamu. Ini dipanggil golongan at-taswif, orang yang menunda buat benda baik, dia akan rugi di akhirat. Dan yang terakhir, orang munafik datang minta kita, bang minta cahaya sikit bang, kita kata dah. Awak, masalah awak yang ketiga, wa gharratkumul amani. Awak ni dulu hidup asyik berangan-angan kosong, banyak ditipu angan-angan kosong. Duduk main telefon, buka TikTok, buka Facebook, macam-macam. Nengok orang ada kereta besar, oh sedapnya kereta besar, berangan. Orang ni perutnya ada 6 ketul, exercise, so Allah lawanya badan dia, perut dia aku tak ada lalu ketul-ketul ke ni. Bila lah dia berangan benda-benda yang tidak membawa faedah, berangan dengan nikmat harta, nikmat pangkat, kepandaian, populariti, kuasa dan nikmat-nikmat dunia. Dia panggil terpesona dengan dunia. Dunia ni pesonanya banyak. Pesona pantai yang indah, gunung yang sejuk, pesona kereta yang bergaya hinggalah kapal pesiaran yang mewah, pesona rumah yang besar-besar, pesona layanan first class di restoran mewah, pesona hidup dihormati orang, pesona ada duit banyak, pesona dikelilingi wanita cantik, pesona dengan makanan dan minuman lazat, dan masih ada berjuta-juta lagi jenis pesona dunia yang menghiburkan para pecinta pesona dunia ini. Tapi apa kata Allah sebagai pemilik dunia ini? Allah bagi jawapan mudah. A'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad. Manusia, kata Allah, sesungguhnya dunia ini adalah permainan. Dia satu yang melalaikan. Orang suka bermegah-megah dengannya, dengan banyaknya harta, banyaknya anak. Tapi di hujung apa kata Allah? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tapi ingat, semua pesona dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Awak suka orang perempuan lawa, tahukah kita kecantikannya itu tipu saja? Kalau dia tak buat make up, tak tahu benda rupa. Ni orang buat menganjing, order lain sampai lain, orang sampai menganjing, bedok bagai-bagai. Orang umur 70 boleh jadi lawa, tipu. Kalaupun dia lawa sebab umurnya sweet 17, tunggu umur 71, dia senyum orang lari daripada dia. Semuanya tipu. Nikmat sebenar surga. Bidadari tak tipu, nikmat, semua nikmat tak ada tipu. Jadi jangan kita ditipu oleh kepersonaan kita di dunia ini. Janganlah kita lalai dan leka membiarkan nafsu menjadi raja. Kembara dunia hanya seketika, cuma sekadar singgahan sahaja. Kita semua adalah sama, mencari bekal supaya selesa. Hidup di dunia tidaklah lama, tambahkan pahala, kurangkan dosa. Hidup di dunia dihias cabaran, menguji hati, mengingatkan peranan. Doa dipohon dengan kesabaran, serahkan diri penuh keimanan. Tirai senja semakin menerpa, mentari menghilang menjauh pandangan. Bekalan akhirat jangan dilupa, moga bahagia di hari perhitungan. Marilah kita tahu asal mula kejadian, tahu berpegang pada yang satu. Hamba tahu akan Tuhannya, makhluk tahu akan Khaliqnya. Tahu hidup ada mati, tahu akhirat tempat berhenti.
tahu syahadat pangkal ibadat, tahu iman jadi pegangan. Sekadar itulah semang-semang kita pada kesempatan malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawwir umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ila khairi qaribna wa li syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, mulihkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia atau akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu